Jika anda melakukan kesalahan, memang selayaknya anda ditahan. Tetapi bagaimana pula kalau anda tidak melakukan apa-apa kesalahan? Ingin tahu apa hak anda? Bersama kami dalam program Undang-Undang dan Hak Anda, jawapannya di sini. Assalamualaikum, bersama saya Fikri Ibrahim. Saya Najwa Akila. Akan membicarakan tentang topik kita pada hari ini. Sangat menarik ya. Ya, tahan apa hak anda. Kila, pernah kena tahan? Tidak pernah. Awak pernah kena tahan? Saya tak. Oh tak. Saya tipu. Saya pernah kena tahan. Saya tahu kes tu. Ya, awak jangan ulang kes tu ya. Okey. Baik. Jadi Baiklah. untuk kita tahu lebih lanjut tentang apa hak kita apabila kita ditahan, kita bersama siapa, Akila? Yang pertama, kita ada Yang Dihormati Tuan SAC Ahmad Zafir bin Muhammad Yusof, Ketua Urussetia Ketua Polis Negara Bahagian Perundangan. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi hadir Segak, bersama Tuan, kami. Terima kasih. Yang kedua, kita ada siapa? Ya, kita ditemani oleh Encik Gerald Joseph, Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Apa khabar? Baik. Oh, peguam bela kita semua ni. Baik, saya tertanya-tanya lah. Saya nak mulakan soalan saya kepada Tuan terlebih dahulu. Okey, bila saya ditahan oleh pihak berkuasa, apa hak saya dan apa yang saya patut lakukan sebenarnya? Okey, pertama sekali sebagai orang awam, kita perlu memastikan bahawa anda ditahan tu adalah daripada satu agensi Badan Penguatkuasa Undang-Undang. So dalam konteks ini, pihak PDRM sekiranya ditahan di tempat awam ataupun jalan raya, kami mempunyai pasukan ataupun tim yang daripada menggunakan kenderaan MPV, yang mana sekiranya anda ditahan daripada kenderaan tersebut, tuan-tuan dah boleh mengenal pasti ia adalah satu daripada satu badan penguatkuasa undang-undang iaitu PDRM. Berdasarkan logo dan apa ternyata di kenderaan tersebut ada juga meletak nama tentera, perkataan polis. Dan yang kedua, dari segi penugasan PDRM juga, kita mempunyai anggota-anggota ataupun tim-tim yang berpakaian preman, di mana sekiranya anda ditahan oleh mereka, hak anda adalah untuk mendapatkan ataupun mengenal pasti identiti mereka. Adakah mereka ni dah daripada Badan Penguatkuasa Undang-Undang ataupun penyamar. Sekarang ni banyak kes-kes yang menyamar sebagai anggota penguatkuasa undang-undang. Betul. So caranya kita minta mereka ni memperkenalkan diri. So semua anggota polis dan juga pegawai mempunyai kad kuasa, kad kuasa pihak polis, yang mana hak anda adalah untuk melihat kad kuasa mereka. So once dia dah tunjuk kad kuasa ni kepada anda, dan hak tanggungjawab tuan-tuan pula untuk memberi kerjasama. Itu setelah kita dah kenal pasti pihak berkuasa yang menahan kita. Bagaimana pula dalam proses kita ditahan? Butiran peribadi sudah diberikan, tapi adakah kita perlu menjawab setiap soalan yang diajukan oleh pihak berkuasa ni? Itu menarik. Saya kena tahu tu. Mungkin kalau dah kenalkan diri, nama, IC, tunjukkan IC dengan alamat, itu setakat tu cukuplah. Selain daripada tu, soalan-soalan tu untuk, sebab kamu belum lagi disyaki, mungkin masih menolong polis. Kalau ditanya, kamu lihat apa-apa ke? Berilah kerjasama, tak ada kesalahan. Dan juga macam Tuan cakap tadi tu, SAC beritahu yang orang awam tidak sepatutnya takut untuk menanyakan kad kuasa kalau dia pakai baju preman tu yang tanpa uniform. Tapi Malaysia ni mereka rasa kalau tanya tu macam tak betul. Sepatutnya is okay. Betul. Tanya kalau nak rekod nama, okey, tak apa pun, tak ada hal. Sebab macam Tuan tengok ada nama, kita dah tahu. SAC Zafir. We know. Tapi bagaimana pula kalau bila ditahan itu, pihak berkuasa minta nak tengok beg dan sebagainya?
So untuk kalau ada operasi Tuan, kalau saya betul, kalau ada operasi macam dengan uniform, dah kenalkan diri, operasi kamu macam di pub ke di mana-mana, dia minta nak lihat bag. Biasanya untuk memastikan yang kamu keluarkan semua barang bag, dan kalau kamu nak rekod supaya kamu pun rasa selamat, yang kalau ada disyakilah orang lain berbualkan, so you buka bag, tunjuk semua. Kalau ada operasi, dia cakap nak tengok, buka semua, tapi you can buka satu-satu, put on the table, tunjukkan. Supaya kamu dengan pihak polis tahu jelas. Ya. Kalau lain kali dia ambil, itu bukan barang saya. Bila kamu lakukan, pihak polis nampak, ini kamu yang... Tapi bila cakap tentang rakam, adakah seorang individu tu bila ditahan dia nak merakam apa polis cuba buat adalah menjadi satu kesalahan? Dan kedua, apakah selalunya sebab bila seorang orang awam tu ditahan oleh pihak polis? Boleh saya just silakan Tuan. komen sikit apa yang telah dijelaskan oleh Tuan Gerald tadi. Selain daripada memberi kerjasama, kita perlu faham tugas-tugas polis ni di bawah Seksyen 3 Akta Polis, yang mana tanggungjawab polis adalah untuk mengesan dan mencegah dan mengesan penjenayah dan menangkap dan mendakwa pesalah-pesalah. So apa yang dikatakan oleh Tuan Gerald tadi, di mana once pihak polis telah berjaya memperkenalkan diri secara betul, dan adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memberi kerjasama, dan termasuk juga selain daripada memberi butiran nama, IC. Kan, sekiranya dia perlu untuk membuat pemeriksaan pada badan ataupun pada beg, contohnya, dia harus, dia perlu untuk memberi kerjasama. Sebab bisa kata dia tak beri kerjasama ketika polis minta dia buat itu. Bolehkah polis menggunakan kekerasan? Kita dalam konteks ni kita bukan mengatakan menggunakan kekerasan, tapi di bawah peruntukan undang-undang, di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, kegagalan orang awam untuk memberi kerjasama kepada pihak polis, kita boleh menggunakan tindakan di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana kegagalan anda untuk memberi kerjasama ataupun menghalang pejabat awam menjalankan tugas. So itu implikasi dia lah. Ya, Akila sebenarnya dia sediakan satu video. Video apa, Akila? Video rakaman di luar studio di mana kita tanya orang awam tentang pandangan mereka mengenai tahan dan hak mereka. Mari kita saksikan. Cik. Sekejap, Cik. Ya? Saya dapat aduan dari pihak atasan dan Cik ada ambil barang keluar tanpa buat bayaran. Saya kena periksa beg Cik. Boleh saya tahu awak ni siapa? Saya pengawal keselamatan dalam mall ni. Okey, kalau awak pegawai keselamatan dalam mall ni, mana kad kuasa awak? Macam ni, Cik. Cik kena bagi kerjasama dengan saya. Ikut saya ke pejabat sebab kita nak cek beg Cik. Nak cek beg saya? Kalau awak nak cek beg saya pun, awak boleh panggil pihak polis kan? Lagipun, kenapa saya kena ikut awak pergi pejabat? Cik kena faham, saya hanya menjalankan tugas saya. Dah mana pula peraturan yang ada ni pegawai keselamatan boleh cek beg customer? Lagipun, kalau ada, mesti awak dah cek beg semua orang dekat dalam ni kan? Sorry lah, saya tak ada masa lah dengan semua ni. Saya cepat-cepat ni tau, saya ada urusan. Cik nak bekerjasama ke tak? Tak, saya tetap tak nak. So, awak nak buat apa? Kalau awak nak cek beg saya pun, nak buat pemeriksaan dengan saya, awak boleh panggil pihak polis kan? Awak just pegawai keselamatan je kat sini. Awak nak buat apa ni? Saya tetap tak benarkan. Awak buat apa ni? Pada pendapat saya, kalau kena tahan selain daripada polis, just ignore dia kot. Akan rasa mencuriga. Dan macam waspada sikit lah. Minta dia buktikan dia daripada mana punya ni lah. Mungkin dia bukan polis. Mungkin dia macam scammer. Yang dia akan untuk tipu saya. Saya akan tanya dulu apa kesalahan, and then dia kena buktikan apa yang saya buat salah. Mungkin nanti kena tipu ke, atau
akan diragut. Jika benda tu salah, dia kena proofkan benda tu kira seterusnya apa yang patut saya kena buat. Sekiranya anda telah ditahan oleh pihak berkuasa tanpa alasan yang munasabah, apakah hak anda dan apa yang anda perlu lakukan? Anda telah berikan kerjasama ni, tapi anda dilayan seperti orang yang disyaki melakukan jenayah. Bagaimanakah anda menangani isu ini? Dan adakah anda akan terus mendapatkan hikmat guaman dengan segera? Ya, itu dia video rakaman yang kita baru saksikan sebentar tadi. Ada beberapa soalan yang saya nak tanyakan kepada panel kita mengenai hak mereka. Jadi mungkin saya nak tanya pada Tuan Zafir dululah. Seperti video rakaman yang kita baru saksikan sebentar tadi, kita dapat saksikan pegawai security di shopping mall contohnya kan. Bolehkah mereka menahan seseorang tu? Ada dua elemen yang kita dapat saksikan dalam video tadi. Pertama, pegawai security ada kuasa mereka untuk menahan seseorang. Dan yang kedua, kita ada berkenaan dengan hak mereka. Bagaimana pula? Mungkin Tuan Zafir boleh. Okey, dalam situasi seperti dalam video tadi tu, pengawal keselamatan ni telah dilantik oleh pihak syarikat untuk menjaga dan mengawal harta benda syarikat ataupun di premis berkenaan. So, hak mereka sebagai seorang pengawal keselamatan adalah untuk menjaga keselamatan dan juga harta benda majikan beliau. So, dalam situasi tadi, kita lihat pengawal keselamatan yang tanpa sebarang tanda ataupun uniform. That means hak anda sebagai seorang awam boleh meminta beliau memperkenalkan diri dengan menunjukkan apa-apa bukti yang mengatakan dia ni adalah seorang pengawal keselamatan. Sebab antara syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa di mana seorang pengawal keselamatan dibekalkan dengan tanda nama dan juga butiran-butiran sebagai identiti sebagai pengawal keselamatan. Dan once ataupun setelah beliau memperkenalkan diri sebagai pengawal keselamatan, tuan-tuan perlulah memberi kerjasama dengan beliau sekiranya kalau katakan dia mengesyaki bahawa satu kejadian jenayah, contoh curi dalam bangunan telah berlaku dan beliau mempunyai syak bahawa tuan-tuan terlibat dan sekiranya kalau tuan-tuan tidak bersetuju untuk pengawal keselamatan ni untuk membuat pemeriksaan, boleh hak tuan-tuan boleh meminta bahawa dipanggil pihak berkuasa ataupun polis untuk datang dan membuat pemeriksaan terhadap tuan-tuan. Dan jadi tuan, betul ke pemahaman saya kalau saya katakan kuasa pihak polis ni sama seperti kuasa pihak pengawal keselamatan? Bukan sama, tapi kalau kalau dibandingkan dengan peruntukan undang-undang, seorang pengawal keselamatan boleh menjalankan tangkapan, tapi tangkapan seorang pengawal keselamatan tu didefinisikan sebagai tangkapan orang awam di bawah Seksyen 27. Manakala pihak polis diberi peruntukan khas untuk dalam undang-undang untuk membuat tangkapan atas kuasa ini sendiri di bawah Seksyen 23 Kanun Prosedur Jenayah. Akilah, bukan kita sahaja ada soalan, Tuan. Kita ada soalan email daripada netizen kita. Okey, kita baca soalan yang pertama. Sekiranya ditahan, adakah individu itu dikira sebagai pesalah dan berapa lamakah tempoh penahanan tersebut? Saya nak ajukan soalan ini kepada Mr. Gerald. So mungkin bila ditahan tu kamu disyaki lah. So saya ingat pihak polis akan menahan kamu untuk penyiasatan. Right? I think so untuk penyiasatan pihak polis berkuasa untuk menahan kamu, tapi adalah cara-cara dan aturannya. So satu, pihak polis kena beritahu kamu kenapa kamu ditahan. Kamu kena tanya, tuan, saya ditahan ni sebabnya apa? Dia kena beritahu kamu disyaki macam ni. So kalau dia dah cakap macam tu, kamu ikutlah, terpaksa dah memang dia tahan dah. Pihak polis ada kuasa untuk menahan kamu 24 jam sahaja. Bagi saya itu penting ya. Bukan selama-lamanya. Kalau dalam 24 jam penyiasatan awal dia,
pihak polis rasa perlukan waktu, dia akan bawa ke magistrate lagi untuk minta tambah lagi, ya, remand. betul. Tapi pada waktu kamu ditahan, kamu harus meminta untuk menelefon ahli keluarga ke dengan lawyer. Pihak polis patutnya memberi kamu ruang itulah supaya mereka tahulah kamu di mana. Sebab kalau nanti dia buat report lah yang kamu hilang pula, itu betul. bahaya juga. Saya nak lanjutkan soalan ni. Okey. Sepanjang saya pernah ditahan polis, saya tak ada pengalaman yang negatif. Semuanya okey sahaja. Kita tahu kita ada hak sebagai orang awam apabila ditahan, dan kita tahu juga pihak berkuasa cuma menjalankan tugas dan ada garis panduan dia. Tetapi dua soalan saya, pertama untuk Tuan, pertama untuk Encik Gerald. Apabila kita ditahan, tiba-tibalah individu itu melaporkan memberi butiran palsu, apa yang patut, apa yang akan dikenakan tindakan kepada mereka? Kedua, kita tengok kadang-kadang bila ditahan, kebanyakan selalunya ada, bukan selalunya lah, ada segelintir ni cuba mengambil tindakan balik terhadap pihak berkuasa. Itu untuk Encik Gerald kita temukan dengan Tuan. Dalam situasi ini, sekiranya maklumat yang diberikan adalah palsu dan mempunyai risiko bahawa akan ditangkap atas gagal memberi maklumat, Didakwa lah. didakwa memberi keterangan palsu terhadap seorang penjawat awam. Encik Gerald? Kalau ditahan dan disyaki, statement yang diambil tu mungkin statement sebagai disyaki. So kalau waktu tu kamu boleh, bagus kamu ada nota sendiri, kalau ada lawyer boleh minta lawyer juga bersama kamu. So apa-apa soalan tu kamu tulislah supaya kamu tahu apa. Sebab kamu masih lagi disyaki. Tapi macam mana yang ada segelintir tu mengambil tindakan balik terhadap pihak berkuasa? Tindakan macam mana? Contoh bila ditahan, dia mendakwa katanya dia dikasari, dia Okey, kalau memang pihak polis pun tak ada kuasa untuk mengasari, boleh cek semua dia punya aturan dalaman, perundangan, mengasari sesiapa pun. Kalau sini pun kita menumbuk-numbuk dah salah dah. Tak boleh. Cannot. Tidak boleh dibenarkan. So tidak ada perundangan yang membenarkan kekasaran. Walhal contohlah kalau kamu nak cuba lari tu mereka terpaksa tangkap kamu, you jatuh, lain cerita lah. Betul. Tapi kalau kamu berdiri dah siap, lepas tu kena pukul, so pukul ke kekasaran tidak dibenarkan. Tapi kalau mereka mendakwa ada kes macam tu, boleh buat laporan. Laporan kepada Suruhanjaya Sohakam, Hak Asasi Suruhanjaya Integriti siap. JIPS pun, pihak polis pun ada dia punya jabatan integriti. So silakan guna kuasa kamu untuk memberitahu kita kalau ada dakwaan, ada kekasaran. Pihak polis pun akan mengambil ini secara serius. Tidak boleh dibenarkan kalau ada dakwaan lah. Dia mendakwa pihak polis melakukan kekerasan terhadap beliau, tetapi sebenarnya dia yang tak beri kerjasama yang baik. Dan pihak polis terpaksa tahan, membawa ke balai. Mungkin Tuan nak tambah? Okey, dalam situasi ini seperti mana yang Tuan Gerald yang nyatakan tadi, hak untuk seseorang itu sekiranya ditangkap, telah saya nyatakan tadi, ataupun ditahan, hendak memberi kerjasama once pihak polis telah memperkenalkan diri. Tetapi ada juga situasi seperti bila kita dah memperkenalkan diri sebagai anggota penguatkuasa, orang awam tersebut cuba melarikan diri ataupun enggan memberi kerjasama, dan bila berlakunya proses tangkapan, mereka melawan. So dan kemudian dikatakan telah dikasari ataupun telah digunakan kekerasan terhadap mereka. Dan sekiranya kalau mereka rasa tidak puas hati dengan tindakan pihak berkuasa, mereka selain pada apa yang dinyatakan oleh Tuan Gerald tadi, boleh mengajukan pada pihak Suhakam. Mereka juga boleh melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis, di mana pihak polis akan menjalankan siasatan dan menyiasat sama ada betul ke tidak wujudnya elemen kekasaran yang berlaku terhadap penama tersebut semasa tangkapan. Seperti mana yang termaktub dalam Seksyen 15 Kanun Prosedur Jenayah, tangkapan tata cara tangkapan dibuat tidak boleh menggunakan kekerasan yang melampau. Just reasonable force, reasonable. So bersesuaian, tidak perlu mendatangkan kecederaan yang melampau sekiranya orang yang kita cuba tahan ataupun tangkap memberi kerjasama. Sekarang saya ada soalan saya nak ajukan kepada Mr. Gerald. Katakanlah kalau situasi macam dalam rakaman video kita tengok sebentar tadi, wanita tu mau masuk ke shopping mall dan kemudian dia ditahan. Jadi boleh ke setelah kerjasama, katakanlah dalam video tadi perempuan tu sudah memberikan kerjasama, tapi kesalahan tu tidak dapat dibuktikan. Macam mana pula dengan haknya?
adakah setelah siasatan dijalankan, kesalahan tidak dapat dibuktikan, adakah dia boleh melepaskan dirinya ataupun bagaimana? So, mungkin dalam video tadi itu, kalau dia nak tarik-tarik itu tu bagi saya kekerasan lah. Itu kan? salah Itu lah. salah lah. So, kalau diminta untuk bekerjasama, kamu bekerjasama okey lah. Kalau kamu tak nak, kamu dah ada gambar. Pihak mall boleh buat police report. Dah ada foto, polis akan teruskan kerja. Tak perlulah kita beria-ria nak jadi polis. Kita ada polis, biarkan betul, polis buat kuasa. So, even security guard memang cakap, oh, kamu disyaki, kamu jangan keluar. Tapi kalau dia tu nak keras-keras nak keluar, takkan you nak pergi tangkap dia, tolak dia. Itu dah salah. Sebab dia boleh buat police report kekerasan terhadap cara kemudian. Apatah lagi kalau itu disyaki tu tak betul. You boleh buat civil saman kepada. So, I think dari pihak private sector memang secara menahan I think citizens arrest ya, orang awam yang boleh kita lakukan, tapi bila tak pasti tu janganlah ambil kuasa di tangan kita. Polis tu ever ready, you call they will come. So telefon mereka akan datang. Jadi perlu diingatkan kepada penonton di rumah, tak semestinya bila anda ditahan anda melakukan kesilapan. Tetapi bila ditahan silalah beri kerjasama kepada pihak berkuasa. Kan janganlah menyusahkan maafkan saya tak minum air tadi. Jadi janganlah menyusahkan kerja orang. Kan orang cuma bertugas. Lagilah. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada episod kali ini. Sehingga kita jumpa lagi. Saya mengundurkan diri, Najwa Akila. Saya Fikri Ibrahim. Terima kasih kepada panel kita hari ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.